Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak belajar tentang pencaran biji benih atau buah. Okey, tumbuh-tumbuhan memancarkan biji benih atau buah melalui pelbagai cara untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Murid-murid, jom kita baca cerita tentang pokok keembung dan induknya. Okey, jom baca sama-sama. Selamat pagi anakku. Selamat pagi ibu. Okey, di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat anakku. Siapakah mereka? Apakah yang sedang berlaku kepada mereka? Mereka ialah angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari pokok induknya. Okey, jadi berdasarkan cerita ini kita dapat simpulkan pencaran biji benih ialah penyebaran biji benih jauh dari pokok induk. Okay, sekarang jom kita lihat. Okay, pencaran biji benih kita boleh pecahkan kepada 4. Yang pertama ialah air. Yang kedua, haiwan dan manusia. Yang ketiga, angin. Yang keempat, mekanisme letupan. Jadi murid-murid, pencaran ataupun ejen pencaran biji benih kita pecahkan kepada 4. Kamu kena ingatlah. Air, haiwan dan manusia, angin dan mekanisme letupan. Okey, sekarang jom kita lihat satu persatu. Okey, apa ciri-ciri biji benih yang kena ada pada air, yang kena ada pada angin. Okay, apa ciri biji benih yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia? Apakah biji benih yang ada atau apakah ciri-ciri yang kena ada pada biji benih yang dipencarkan oleh mekanisme letupan? Jom kita lihat. Yang pertama, hai. Bagaimanakah kamu dapat dipencarkan ke sini? Saya dipencarkan melalui angin jauh dari induk saya. Okay, jom kita lihat. Okay, ciri-ciri biji benih yang dipencarkan oleh angin ialah kecil. Biji benih itu mesti kecil, mesti ringan, berbulu halus. Biji benih itu nipis dan mempunyai struktur bersayap. Okay, jom kita lihat. Ini ialah buah angsana. Pernah tengok tak buah angsana sebelum ini? Okay, buah angsana ni dipencarkan oleh angin. Okay, jadi buah angsana ni ada sayap, ada sayap, dan apabila dia ada sayap, biji benih ni akan diterbangkan oleh angin dan biji benih ni akan pergi ataupun akan jatuh, akan disebarkan jauh daripada pokok induknya, iaitu pokok asal lah. Okay, ini contoh lain. Okay, lalang. Okay, ini pokok meranti. Nampak tak? Ini pokok meranti ya. Struktur dia bersayap ya. Pokok meranti ni struktur dia bersayap ya. Macam bulu tangkis je. Okey. Yang seterusnya. Okey. Hai, buah kelapa. Bagaimanakah kamu dipencarkan? Saya dipencarkan melalui air. Buah kelapa ni dipencarkan melalui air. Okay, apa ciri yang kena ada dekat buah kelapa ni? Jom kita lihat. Okay, ciri yang kena ada dekat biji benih ataupun buah yang dipencarkan oleh air. Okay, pertama, kulit yang berliling. Okay, kulit yang berliling tu maksudnya air tidak mudah menyerap masuk ke dalam biji benih. Okay, lepas tu sabut yang berongga. Ni berongga. Pernah tengok tak buah kelapa? Okay, kalau pernah tengok buah kelapa, ni kita panggil sabut yang berongga. Sabut yang berongga ni lah. Yang ni yang cikgu warnakan merah ni. Okey, jom kita lihat contoh lain. Ini ialah buah pom-pom. Buah pom-pom ni dia racun. Dia beracun ya. Tak boleh makan.
Okey, ciri yang ada pada buah pompong ni ialah kulit yang berliling. Okey, yang seterusnya ini ialah teratai. Ya. Teratai dipencarkan oleh air. Ya. Teratai dipencarkan oleh air. Yang seterusnya, jom kita baca dulu. Hai, siapakah kamu? Saya biji benih rambutan. Isi saya sudah dimakan oleh monyet yang kemudiannya memencarkan saya di sini. Okay, jom kita lihat ciri yang ada pada biji benih atau buah yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Okay, ini ciri-ciri yang ada, ya. Yang kena adalah ya. Okay, yang pertama isi buah yang boleh dimakan. Okay, buah rambutan ni kita boleh makan. Okay, warna buah yang menarik. Warna merah lagi. Okay, lepas tu bau yang harum. Okay, jadi buah rambutan ni bau dia wangi. Jadi sebab itulah buah rambutan ni dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Kalau isi boleh makan, warna buah yang menarik, bau yang wangi, mestilah akan ada haiwan ataupun manusia yang makan. Macam cikgu suka buah rambutan. Ya, rasanya sangat sedap. Ya. Okey, jom kita lihat contoh yang lain. Buah betik. Nampak tak buah betik? Buah betik ni isi boleh dimakan. Buah tembikai pun sama. Okey, warna menarik, merah, oranye, terang lagi. Bau yang harum. Okey, ni dia. Buah mangga. Tengok ni warna dia. Ya, pasal dia buah mangga ni dia ada biji, ya. Okey, buah durian. Siapa tak suka durian? Isi yang boleh dimakan kan, warna buah yang menarik, bau yang harum. Okey, itu ialah ciri-ciri buah yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Okay, yang seterusnya, okay, jom kita baca. Apakah yang terlekat pada bulu badan arnab tu? Ni bulu ni. Apa benda ni? Apa benda ni, ya, melekat dekat. Okey, silap. Yang melekat pada bulu arnab tu. Itu ialah biji benih pepulut. Okey, biji benih pepulut dipencarkan melalui haiwan. Okey, ini ciri-ciri yang ada pada biji benih pepulut. Okey, ini ciri yang kedua lah. Yang tadi tu pun, ciri yang tadi yang cikgu baca sebelum ni, itu pun ciri yang dipencarkan oleh manusia dan haiwan. Okey, ciri lain yang ada apabila buah tu dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Okay, ini contoh dia. Ini biji benih pepulut. Okay, buah yang kecil, ringan dan bercangkuk. Okay, pepulut ni macam kemuncuk, ya. Jadi kemuncuk ni dia bercangkuk. Bila bercangkuk, ya, biji benih ni akan melekat pada bulu arnab tu. Okay, contoh lain. Inilah kemuncuk. Ya. Okey, seterusnya. Okey, buah apa tu? Jom kita baca. Lengai. Ini mengering dan merekah. Wah, adik-beradik saya semakin bertambah. Nampak tu macam meletup kan? Okey, jadi ini ialah buah ataupun ciri biji benih yang dipencarkan melalui mekanisme letupan. Okey. Buah tu lengai mengering. Buah tu dia akan mengering lah macam ni, kering. Mula-mula dia muda, warna hijau. Lama kelamaan buah tu ataupun biji benih tu akan bertukar menjadi warna macam coklat ni. Okey, ini menunjukkan buah tu dah kering, ya. Apabila buah dah kering, okey, buah tu akan merekah. Bila dia merekah, dia akan terkeluar macam ni, ya. Mungkin akan terpelanting jauh lah duduk kat sini. Ya. Okey, itu contoh lah. Okey, contoh yang lain. Okey, pokok keembung pun sama, ya. Dipencarkan melalui mekanisme letupan. Okey, ini kacang bendi. Ya, dipencarkan melalui mekanisme letupan. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat mengetahui 4 ejen pencaran biji benih. Yang pertama air, yang kedua angin, yang ketiga melalui haiwan dan manusia,
Yang terakhir, melalui mekanisme letupan. Okay, setiap ejen pencarian mempunyai ciri-ciri khas ataupun ciri-ciri tertentu. Okay, jadi cikgu harap kamu dapat mengenali 4 ejen pencarian biji benih atau buah dengan ciri-cirinya. Okey, sekian. Terima kasih.